Bismillahirrahmanirrahim. Umrah qada. Mengikut perjanjian Hudaybiyah bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dibenar mengerjakan umrah di tahun itu, walaupun mereka telah memakai pakaian ihram dan berniat mengerjakannya. Rasulullah dah pakai pakaian ihram nak masuk Mekah dan berniat. Mengikut ulama'nya, bila dah pakai jadi wajib lah. Umrah ni ada ulama' kata sunat, ada ulama' kata wajib. Sekali seumur hidup macam haji juga. Ada ulama' kata haji saja. Tapi lebih baiklah kita buat umrah ni. Yang jadi sebut rukun Islam ni haji. Ada setengah orang sebut haji kecil, haji besar. Haji kecil ni ialah umrah. Menunjukkan kesungguhannya sehingga Nabi sendiri pun macam wajib disebut ni qada. Dalam perjanjian Hudaybiyah berlaku apabila Nabi SAW berhasrat nak pergi ke Mekah kerana mendapat mimpi masuk Mekah. Tuhan kata Nabi akan masuk Mekah. Maka gembiralah para sahabat radhiyallahu anhum. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala uji iman mereka. Percaya tak ke Nabi? Tiba-tiba pada tahun itu, mereka nak masuk Mekah dihalang dengan bala tentera musyrikin. Atau Sayyidina Osman berunding. Tak balik orang yang dihantar berunding. Dibimbangi dan disebarkan berita Sayyidina Osman dibunuh. Lalu Nabi SAW mengadakan bai'ah. Bai'ah dengan makna berjanji menjual nyawa, menjual diri untuk mempertahankan Islam, menentang musuh Islam, sama ada mati syahid ataupun panjang umur hidup lagi. Tak berundur sekali-kali. Apabila Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia, jumlahnya 1000 lebih. Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum. Semua mereka bai'ah itu diredha oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam Al-Quran. Bila berlaku begitu menyebabkan orang-orang kafir musyrikin takut. Lalu mereka menghantar wakil. Kita baca kisahnya dulu. Mereka ajak berdamai. Mengikut Islam, perdamaian hendaklah didahulukan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika mereka itu, orang kafir itu cenderung pada damai, maka terima perdamaian dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nak buat umrah ni, macam mana? Pakaian ihram dah pakai. Nabi terima perdamaian. Bila dimeteraikan perjanjian, antara ditulis dalam perjanjian itu, mereka tak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun ini. Sudah. Jadi ujian. Menyebabkan para sahabat sangat marah dengan perjanjian ini. Tapi Nabi menerima perjanjian ini. Kerana Nabi mempunyai pandangan politik yang jauh. Walaupun mereka telah memakai pakaian ihram dan berniat mengerjakannya oleh Rasulullah SAW, telah mengambil keputusan menghentikan umrah secara tahallul hisar yang ditetapkan oleh Allah, oleh Al-Quran. Tuhan turunkan ayat. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi hukum. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakan ketika kamu telah berihram, maka kamu boleh bertahallul, menghalalkan diri, bertahallul. Sembelihlah binatang yang mudah didapati. Jadi hukum.
Bila kita pergi umrah, haji pun sama juga. Sudah pakai pakaian ihram, tiba-tiba berlaku peperangan. Berlaku tersekat di tengah jalan. Tak boleh pakai, tak boleh buang begitu saja. Ada hukum. Tuhan kata mesti bertahallul. Bertahallul ialah gunting rambut ataupun cukur kepala, sembelih binatang, ternakan. Tahallul. Keputusan Rasulullah SAW bertahallul dan membatalkan umrah adalah mengambil kira kepentingan dan strategi politik. Langkah ini ialah strategi politik. Syarat perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui itu secara langsungnya telah memberi pengiktirafan kepada negara Islam oleh pihak musuh. Maka pelaksanaan wajiblah didahulukan daripada ibadat umrah. Ini politik. Politik dulu ni. Dari segi politiknya, bila orang kafir Quraisy menerima perjanjian Hudaybiyah, bermakna mereka mengiktiraf negara Islam Madinah sebuah negara yang sah. Perjanjian sah. Terima dulu ini. Tangguh dulu umrah. Ni kena faham ni. Betapa politik sebahagian pada ajaran Islam. Sehingga dia tangguhkan umrah. Keputusan Rasulullah SAW yang bijaksana dan berpandangan jauh ini tidak dipahami oleh kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum di mereka awalnya. Bukan sahabat saja, orang sekarang lagi tak faham lah sekarang ni. Namun pada akhirnya barulah mereka sedari betapa perlunya perjanjian Hudaybiyah. Sehingga ditangguhkan umrah. Tangguh umrah, buat perjanjian dulu untuk menerima pengiktirafan Madinah sebuah negara yang sah. Padahal mereka telah memakai ihram dan terpaksa bertahallul dengan menyembelih binatang ternakan dan bercukur atau bergunting rambut kepala. Terpaksa buat begitu. Ada orang kata, tidakkah musuh ni menipu? Disebut sebab tu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika segera mereka nak menipu kamu, cukup Allah akan menolong kamu. Allah berjanji menolong mereka beriman. Bila ngajak berdamai, kita berdamai, jangan takut dia tipu. Allah Ta'ala akan tolong kita. Kerana perdamaian ini memberi peluang untuk mereka mengenali Islam. Mereka tak apa dia Islam. Dengan tidak memahami, banyak orang tidak memahami, menegakkan negara Islam merupakan perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam. Merupakan pahaman yang sedang melanda umat Islam di akhir zaman ini. Mereka melahirkan kejahilan ini sehingga secara disedari atau tidak telah merelakan umat Islam dijajah oleh berbagai-bagai teori, ideologi, undang-undang dan peraturan. Kesemua itu adalah begitu asing daripada hukum Allah yang telah dinaskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tak sedar bagaimana bila tak ada negara Islam, banyak hukum Allah ditinggalkan. Ini tinggal umrah dia aja. Tapi banyak orang dia tak faham. Dia anggap umrah lah, tak apalah. Kalau musim pilihan raya, umrah dulu, haji dulu, pilihan raya negerian. Padahal pilihan raya ni adalah politik untuk menegakkan negara. Ini kena faham ni. Ini satu ujian yang sangat besar kepada umat Islam. Zaman Nabi pun orang Islam diuji. Zaman sekarang petah lagi. Apa yang anehnya, dalam masa yang sama kita dapati ramai begitu ghairah dan terlalu kerap mengerjakan haji dan umrah yang sunat. Setengah tu haji sunat pula, bukan haji wajib. Kalau ni wajib ini, Nabi buat tinggal ni. Kita ni haji sunat, duduk kerja kalau sunat, tinggal wajib. Mereka tidak kisah untuk meninggalkan kewajipan mempertahankan Islam dan menentang ideologi dan berbagai-bagai undang-undang dan ajaran rekaan manusia yang jelas meminggirkan hukum Allah seperti yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tak berani duduk kerja ke umrah sunat ni. Berapa kali dah buat? 100 kali. Berapa kali dah buat? Duduk bilang. Bangga pula sama sendiri. Tak sedar. Mereka tidak berjuang untuk mengharamkan maksiat yang nyata seperti arak, judi, riba. Atau berjuang melaksanakan hukum hudud dan qisas dan lain-lain. Mesti kena ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, tak boleh laksanakan hukum ini. Mereka tak penting pada kuasa ni. Ada di kalangan mereka yang merungkai hukum yang wajib dengan menegakkan hukum-hukum yang sunat. Dan ada pula menyegerakan hukum yang boleh ditangguh dan mengabaikan hukum yang terdesak yang mesti dilakukan segera. Menunjukkan haji dan umrah hukumnya wajib, tak dinafikan, dan menjadi salah satu rukun Islam. Tetapi perlu dipahami bahawa perkara wajib itu ada dua bahagian. Yang pertama wajib mudayyak, yang kedua wajib muwassaq. Wajib mudayyak di mana waktunya terhad mengikut qada yang tidak boleh dia tangguh, seperti puasa Ramadan. Dalam masa sebulannya yang tidak boleh ditangguh pada bulan yang lain. Ini wajib mudayyak. Wajib puasa Ramadan tak boleh tangguh. Kalau tangguh, masuk bulan lain lah. Ini wajib mudayyak. Macam waktu zuhur nak habis waktu. Waktu akhir sekadar telus semayang. Ini wajib mudayyak. Tak boleh tangguh lagi. Kalau awal waktu, muwassaq. Yang kedua, wajib muwassaq. Yang di mana waktunya luas. Sehingga boleh ditangguh. Contohnya ialah Rasulullah SAW menangguhkan umrah dengan mendahulukan kepentingan strategi politik. Seperti yang telah dipelajari daripada peristiwa Hudaybiyah. Contoh di zaman moden ini ialah menyertai pilihan raya yang telah ditetapkan untuk memilih kerajaan yang memerintah pada tarikh yang tertentu dan ditetapkan dengan ibadah haji dan umrah yang boleh ditangguh pada tarikh atau tahun yang berikutnya, kecuali keadaan yang terdesak dan tidak mengizinkan untuk ditangguhkan. Duduk Mekah dah, saya nak balik. Itu lain cerita lah. Termasuklah perempuan dalam iddah sebagai contoh. Suami mati, dia kena duduk rumah. Wajib duduk rumah. Ada lagi buat umrah juga. Buat haji juga. Kerana haji wajib. Di mana duduk di rumah dalam masa iddah ni wajib mudayyak. Waktu dihadkan. Haji boleh ditangguh. Kalau mati pun Allah Ta'ala ampun. Tetapi kalau langgar iddah ni, nak apa macam mana? Masa dia begitu, kena faham ni. Syekh Yusuf Al-Qaradawi melahirkan kecewaan dalam perkara ini. Bila menegaskan betapa ramai mereka yang begitu kerap mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu telah meninggalkan amalan wajib seperti memberi sumbangan kepada jihad fisabilillah dan membantu golongan yang memerlukan bantuan di seluruh dunia. Orang Islam ada lapar. Dia pitih banyak pergi Mekah cak haji. Sedangkan tolong orang lapar ni wajib. Ada orang lapar. Tinggal orang lapar pergi Mekah. Kenapa begitu? Pergi Mekah tu sunat pula tu. Selain dari itu, mereka juga secara tidak langsung telah mengganggu rakan-rakan lain yang menunaikan haji dan umrah yang wajib. Ada rakan lain nak buat haji wajib, haji umrah, dia pergi buat ramah je. Dia buat ramah, ganggu orang nak buat yang wajib ini. Dia kerja buat sunat. Sehingga hak wajib, ganggu orang buat hak wajib. Seterusnya beliau menegaskan mereka yang mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu wajib mengambil kira dua perkara. Yang pertama, jangan meninggalkan perkara wajib seperti tidak mengeluarkan zakat. Setengah tu, pergi haji zakat tak keluar. Hutang orang tak bayar. Bayar hutang orang ni wajib. Murah pergi acak haji, hutang tak bayar. Pula tak kebelik ni. Hutang wajib kena bayar. Umrah sunat je. Maka haji dan umrah sunatnya sia-sia. Begitu juga tidak membayar hutang yang wajib dibayar.
Dua, jangan mengerjakan perkara haram seperti mengganggu dan menghalang mereka yang menunaikan haji yang wajib. Seperti haji kali pertama. Dengan bersosok memenuhkan Mekah sehingga mengganggu dan menyukarkan mereka yang menunaikan haji dan umrah yang wajib. Kerana kita pergi ramai-ramai. Kecuali kita buat belaka. Hak wajib kita buat, sunat kita buat. Itu lain cerita lah. Ni kita buat sunat tinggal wajib. Seterusnya, beliau menegaskan bahawa adalah lebih afdal dan berlipat kali ganda pahalanya kepada mereka yang berdema jihad dan dakwah yang menyebarkan Islam. Menegak dan mempertahankannya serta menentang berbagai golongan yang menganut fahaman sekularisme yang menghalang Islam sekarang ini. Allah Ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wa yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maksudnya surah At-Taubah ayat 19. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya amalan memakmurkan Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Sebenarnya mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang yang zalim. Sebab turun ayat ni sama Nabi. Kerana mereka-mereka yang duduk di Mekah tak masuk Islam, kerjanya menolong orang-orang yang haji, datang masa haji masa zaman dia kafir. Masa tu orang kafir boleh ke Mekah lagi, buat haji juga, boleh minum orang haji. Dalam masa yang sama mereka lawan Islam. Tuhan kata apa guna mengingat kamu lebihlah sebab minum orang haji memakmurkan Masjid Haram ni satu ribu daripada masjid lain, tetapi kamu lawan Islam. Pada pandangan kita adalah lebih wajar jika perimbangan dilakukan dalam menunaikan kedua-dua kewajipan tadi. Kita tidak menghalang mereka untuk menunaikan haji atau umrah untuk beberapa kali kiranya ia mampu berbuat demikian. Dengan syarat dalam masa yang sama ia tetap menunaikan tugasnya terhadap perjuangan Islam dan berjihad. Inilah yang dinamakan fiqhul awlawiyat, iaitu memahami keutamaan di kalangan amalan agama. Tengok mana keutamaan. Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat yang terlibat dengan perjanjian Hudaybiyah supaya mengqadhakan umrah mereka pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Dengan baginda Rasulullah SAW sendiri mengepalainya. Semua mereka yang menyertai Hudaybiyah telah menyertai umrah qadha ini, kecuali yang gugur syahid di medan jihad fisabilillah. Ada yang mati syahid tak ada qadha, diampun oleh Allah Ta'ala, dapat pahala jihad, tak apalah. Jumlah mereka yang menyertai umrah ini dianggarkan 2,000 orang selain daripada wanita dan kanak-kanak. Semasa peninggalan baginda pentadbiran Madinah telah ditugaskan kepada Uwaif Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Perjalanan umrah ini bersama 60 ekor unta telah ditugaskan kepada Najiyah bin Jundab Al-Aslami radhiyallahu anhu sebagai pengarahnya. Mereka berihram di Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW melafazkan talbiyah dan diikuti oleh anggota rombongan labbaikallahumma labbaik. Baik pakai ihram. Khudhu anni manasikakum, ambillah cara ibadah haji aku. Dan masa yang sama mereka belajar buat haji dari Nabi SAW saya langsung. Mereka keluar dengan bersenjata lengkap, bawa senjata untuk berperang, kerana dibimbang berlakunya pengkhianatan oleh pihak musyrikin Quraisy. Apabila tiba di Ya'jaj,
senjata tersebut diperintah supaya ditinggalkan di situ. Dan kawalan ke atasnya ditugaskan pada satu pasukan selama 200 orang. Yang diketahui oleh Aus bin Khawli Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mereka memasuki tanah suci dengan keadaan perang berada di dalam sarungnya, iaitu merupakan senjata biasa bagi orang yang musafir sahaja. Bukan senjata berperang. Nak panah nak bawa lah, bawa pedang je, selit di pinggang. Rasulullah SAW menunggang untanya bernama Al-Qaswa. Al-Qaswa dengan diiringi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan melaungkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda la syarika lak. Orang-orang musyrikin di kalangan penduduk Mekah berkumpul di bukit Qayqa'an di utara Mekah untuk memerhati rombongan umat Islam yang berumrah itu. Mereka berbual dengan mempersendakan bahawa rombongan Rasulullah SAW itu membawa penyakit wabak demam dari Yathrib. Buat senda-senda buat ni bawa penyakit biasa. Madinah ni ada wabak. Jadi Nabi Muhammad dengan sahabat bawa penyakit kata mereka. Mendengar bila itu Rasulullah SAW telah mengarahkan para sahabat supaya berlari perlahan ketika tawaf 3 pusingan dan berjalan di antara 2 penjuru Kaabah. Nabi suruh sahabat tawaf dalam keadaan berlari ucap lain, menandakan mereka cergas. Dia kata demam sangat, tunjuk cergas, tunjuk kuat. Iaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad itu berjalan. Baginda tidak melarang para sahabat untuk berlari di semua pusingan. Matlamat baginda ialah untuk menunjukkan kekuatan di hadapan musuh. Mereka juga disuruh ittiba'. Ittiba' iaitu mendedahkan bahu kanan. Waktu tubik bahu kanan. Dan meletakkan kain ihram di atas bahu kiri. Tunjuk hebat ni, tunjuk kekuatan. Umrah qada SAW ini bukan sahaja menunjukkan cara beribadah, tetapi dalam ibadah itu ditonjolkan unsur politik. Ada unsur politik. Tunjuk kuat. Semangat, disiplin dan kekuatan di hadapan musuh agar menggerunkan mereka. Di samping itu, umat Islam diarah wajib mempunyai kecergasan. Jangan menjadi umat yang lemah. Bukan sahaja dari aspek iman, bahkan termasuk juga lahiriah, jasmani dan fizikal. Tunjuk tubuh kuat. Laungan talbiyah pula menegakkan syiar tauhid dan menolak syirik yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan umrah dan haji. Lain dengan orang kafir buat umrah. Mereka rapat dengan rapat syirik, kita tidak. Talbiyah yang dilaungkan itu telah menimbulkan kemarahan musyrikin Makkah. Dan dalam masa yang sama mereka merasa gerung dengan kehebatan kalimah yang dilaungkan. Pemimpin dan pengikut syirik di Mekah amat terasa. Laungan tadi menikam lubuk hati mereka. Kini suara tauhid sudah berkumandang mengatasi seruan syirik di bumi Mekah sebelum ini. Mereka melaungkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya tiada sekutu bagimu. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala kepujian, nikmat dan pemerintahan menjadi milikmu sahaja. Tiada sekutu bagimu. Itu makna tarbiyah. Setelah sekian lama seruan syirik mengotari tanah suci Mekah, kota yang dirasmikan penubuhannya oleh Nabi Ibrahim AS, bapa para anbiya alaihimussalam, ini kembali bermula suara tauhid yang kudus, yang suci, memecah pendengaran telinga yang pekak, mata hati yang buta, kecuali mereka yang dihitamkan hati-hatinya
penglihatan dan telinganya terkunci dengan kekufuran yang berkarat tebal. Rasulullah SAW dan rombongannya memasuki Mekah melalui Saniyah yang menuju Hijun. Puak musyrikin Mekah beramai-ramai menyaksikan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang dengan penuh kehebatan, dan dikumandangkan pula dengan laungan talbiyah yang menegakkan tauhid dan menolak syirik. Macam demonstrasi tadi. Demonstrasi, tunjuk kekuatan. Mereka terus menerus bertalbiyah sehinggalah beristilam di Hajar Aswad. Rasulullah SAW bertawaf dengan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam kali ini seorang dari kalangan sahabat Abdullah bin Rawahah telah bersyair. Abdullah Rawahah ini seorang penyair yang terkenal. Khallu fa kullul khairi an rasulihi, khallu banil kuffari an sabilihi, fi suhufin tutla ala rasulihi, qad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi, inni ra'aitul haqqa fi qabulihi, ya rabbi inni mu'minun biqilihi, al-yawma nadribukum ala tanzilihi, bi anna khairal qatli fi sabilihi, wa yudhilul khalil an khalilihi, darban yuzilul ham maqilihi. Syair dia. Biarkan golongan kafir itu dengan jalan perjuangannya. Biarkan mereka menganggap sebenarnya segala kebaikan itu dari Rasulnya. Makna syair dia. Tuhan Maha Pemurah menurunkan di dalam kitabnya, di dalam lambaran-lambaran yang dibaca kepada Rasulnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya beriman kepada sabdanya. Sesungguhnya saya melihat kebenaran itu dengan menerimanya. Sesungguhnya sebaik kematian itu syahid di jalannya. Hari ini kami menentang kamu bersama wahyunya. Pukulan yang menghilangkan kesombongan dari yang menyatakannya, dan menghilangkan kerinduan kekasih terhadap kekasihnya. Ini hebat saya dia. Abdullah bin Rawahah ini dia mati syahid dalam perang Mu'tah. Yang baca kisahnya. Selepas ia bermadah dengan syairnya itu, lantas Umar bersabda, Umar mencela, kamu bersyair di hadapan Rasulullah di tanah suci ini? Umar marah. Dia bersyair. Mendengar Rasulullah SAW bersabda, biarkan wahai Umar, sesungguhnya ia mengenai dan mensasari musuh lebih cepat daripada panah. Nabi puji Allah Rawahah. Saya nak marah. Kenyataan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahawa karya sastra seperti syair dan sajak yang diucap bagi mempertahankan Islam dan menentang musuhnya, termasuk dalam pengertian jihad. Itu maknanya. Jadi jihad ni termasuk jihad tulisan. Jihad melalui sastra, melalui sajak dibenarkan. Apabila orang musyrikin Mekah melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertawaf, secara berlari perlahan mereka berkata, cakap-cakap mengatakan mereka membawa wabak demam dari Yasrib tidak benar. Cubalah lihat mereka sebenarnya lebih gagah dan cergas. Cakap sama dia. Setelah selesai menunaikan tawaf, mereka bersa'i di atas Safa dan Marwah. Setelah ibadat umrah ditunaikan, maka baginda Rasulullah SAW memerintah satu pasukan lain pergi menggantikan mereka yang mengawal senjata di Ya'jaj, supaya mereka yang bertugas di sana juga dapat menunaikan umrah. Dia berada di Mekah bersama Rasulullah, berada di Mekah selama 3 hari. Pada hari yang keempat, beberapa orang penduduk Mekah datang menemui Ali karamallahu wajhah, memberitahu bahawa tempoh keizinan mereka dari Mekah telah habis. Sombongnya. Habis tempoh. Habis bisa lah sama sekarang ni. Demikianlah keangkuhan orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah SAW, yang menganggap Rasulullah seperti seorang yang asing daripada Mekah. Apabila mereka memulakan perjalanan pulang, tiba-tiba anak Allah Hamzah radhiyallahu anhu yang syahid dalam peperangan Uhud memanggil bapa-bapa saudaranya. Ali Kamal terus mengambilnya. Tiba-tiba Ja'far dan Zaid
radhiyallahu anhu juga mahu mengambilnya. Maka berlaku perebutan di kalangan keluarga. Lalu Rasulullah SAW memutuskan supaya anak itu disuruh ke Ja'far radhiyallahu anhu. Kerana isteri Ja'far adalah juga ibu saudara kepadanya. Boleh ke Ja'far, berebut nak ambil anak saudara. Peristiwa ini dikenali dengan umrah qadha. Bermakna gantian, kerana menggantikan umrah yang dihalang dalam peristiwa Hudaybiyah, atau dengan makna penyelesaian. Kerana qadha juga bermakna penyelesaian, bersempena dengan penyelesaian Hudaybiyah. Selepas pulang daripada umrah qadha, beberapa operasi ketenteraan secara kecil-kecilan telah dilancarkan terhadap beberapa kumpulan musuh di kalangan kabilah Arab yang masih berleluasa membuat negara Islam dan dakwah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Mu'tah dan operasi ketenteraan. Peperangan yang termasuk di dalam peristiwa besar dan hebat dalam sejarah Islam. Berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ianya merupakan pertemuan dengan kuasa besar dunia, iaitu Rom, dan menjadi kunci pembukaan wilayah Rom Timur dan kejatuhannya yang dikenal dengan Empire Byzantine, salah satu kuasa besar di zaman itu. Zaman itu ada dua kuasa besar, iaitu Parsi di timur dan Rom di barat. Rom ada dua Rom, Rom Timur Byzantine dan Rom Barat yang berpusat di Itali. Rom, dua Rom. Tapi yang besarnya ialah Byzantine, Rom Timur. Mu'tah ni peperangan pertama yang hebat berlaku antara Islam dengan Byzantine. Peperangan ni berlaku di bulan Jumadal Ula. Orang Melayu kata Jamadil Awal, Arab kata Jumadal Ula. Tahun ke-8 Hijrah. Bersamaan bulan Ogos atau September tahun 629 Masihi. Dinamakan Mu'tah, mengambil sempena tempat berlakunya perang ini, iaitu di Jordan. Mu'tah merupakan sebahagian daripada Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu ialah Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Sekarang ini dibahagi mengikut perjanjian Sykes-Picot. Sekarang terletak di kawasan Urdun atau dikenali dengan Jordan. Dalam bahasa Arab, Urdun. Orang putih sebut Jordan, kita pun sebut Jordan. Tak silapnya Jordan dalam bahasa Jerman, Yahudi. Tak pasal-pasal nama negeri Yahudi. Tak dia sedari ditipu oleh Yahudi. Peristiwa bermula daripada pembunuhan yang dilakukan terhadap utusan Rasulullah SAW yang bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi, yang membawa surat Rasulullah SAW kepada pemerintah Busra yang menjadi wakil kerajaan Rom Timur. Rasulullah hantar surat ke raja-raja. Atau surat oleh raja-raja, Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Habasyah, Raja Maskat dan Uman, dan raja-raja yang lain. Antaranya Raja Busra. Tiba-tiba dia bunuh utusan Rasulullah. Utusan ini telah diikat, kemudian dipancung. Diikat, dipancung lehernya. Di mana tindakan ini merupakan kesalahan besar mengikut adab masyarakat Arab yang mewajibkan perlindungan kepada utusan, bahkan menjadi amalan antarabangsa. Amalan antarabangsa sehingga hari ini, utusan mana-mana negara tak boleh dikacau. Menjadi undang-undang dunia sehingga hari ini, sejak zaman dulu. Adabnya, kalau ada utusan, walaupun negara musuh, utusan dia tak boleh dibunuh. Ini adab. Tiba-tiba, Raja Busra ni bunuh utusan Nabi. Al-Haris bin Umair Al-Azdi, mati syahid lah dia.
Oleh kerana tindakan tersebut dikira lebih buruk daripada perisytihadan perang. Lebih pada isytihad perang lagi. Maka Rasulullah SAW terlalu sedih dan murka. Lalu diperintah supaya menyediakan angkatan tentera seramai 3,000 orang. Jumlah anggota 3,000 orang. Yang mana merupakan jumlah yang terbesar selepas peperangan Ahzab. Kepada Islam, jumlah paling besar selepas Ahzab. Rasulullah SAW melantik Zaid bin Harithah radhiyallahu anak angkat kesayangannya menjadi panglima. Dengan berpesan sekiranya Zaid gugur syahid diganti oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupunya. Sekiranya Ja'far gugur syahid diganti pula Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Ini 3 orang panglima tentera. Yang pertama Zaid bin Harithah, anak angkat seorang sendiri. Kalau Zaid gugur, ganti Ja'far bin Talib, sepupu Rasulullah SAW. Kalau Ja'far mati, ganti Abdullah bin Rawah al-Ansari yang asal dari Madinah. Diserahkan kepada mereka bendera berwarna putih. Mereka diperintah supaya bertindak ke atas pembunuhan Al-Haris. Diperintah supaya menyerang terhadap raja dan rakyat yang membunuh utusan Nabi Al-Haris radhiyallahu anhu. Terlebih dahulu mereka musuh perlu diajak menganut Islam. Kalau tidak, diserang dan memohon pertolongan Allah. Adabnya ialah bila siapa ajak masuk Islam dulu. Kalau masuk Islam, selamat. Dosa-dosa zaman dulu, yang dulu dia ampun oleh Allah. Molek, baik. Ajak masuk Islam. Tak masuk Islam, perang. Sabda Rasulullah SAW kepada mereka, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Ughzu bismillah, fi sabilillah, man kafara billah, la taghdiru, wa la tughayyiru, wa la taqtulu walida, wala imra'atan, wala kabiran faniya, wala mun'azilan bisawma'ah, wala taqta'u nakhlan, wala syajarah, wala tahdimu bina'a. Ini pesangan Nabi. Berperanglah dengan nama Allah, pada jalan Allah, terhadap sesiapa yang kufur terhadap Allah. Jangan mengkhianati perjanjian. Kalau buat perjanjian, jangan khianat perjanjian itu. Jangan memindanya untuk mengkhianati perjanjian. Jangan pindah kalau ada perjanjian. Kita setia dengan janji kita. Jangan membunuh kanak-kanak, kaum wanita, orang perempuan, orang tua dan orang yang mengasingkan diri di gereja, padri-padri tak boleh dibunuh. Yang kacau gereja dia, yang kacau. Jangan menebang pokok tamar dan membinasakan tanaman, dan jangan merobohkan bangunan. Ini adab perang dalam Islam. Hadis ini adalah adab perang dalam Islam. Termasuk dalam ilmu fiqh. Semayang ada fiqh, wudu, mandi ada fiqh, puasa ada fiqh, haji ada fiqh, harta ada fiqh, berniaga ada fiqh, perang pun ada fiqh. Ilmu Islam berkait dengan fiqh supaya memahami cara amalan dilakukan. Pesanan yang merupakan hukum di dalam peperangan supaya tidak bertindak zalim sehingga mereka yang tidak terlibat dengan peperangan dan harta benda mereka menjadi mangsa. Jangan orang terlibat dengan perang jadi mangsa. Perintah ini merupakan pelaksanaan perintah Allah di dalam Quran. Ini ayat Quran. Menafsirkan ayat Quran. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 190. Artinya, dan berperanglah kamu pada jalan Allah,
akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Ingat, perang-peranglah tapi jangan melampau. Hari ini banyak orang suka jihad tak tahu kahla. Jihad tak tahu kahla ni macamlah juga semayang tak tahu kahla. Tak ada pasal-pasal. Tak kena cara semayang, semayang tak sah. Tak kena cara puasa, puasa tak sah. Tak kena cara jihad, jihad tak sah. Pakai gigi rangguk gitu je. Banyaknya semangat tinggi ni. Gigi tidak fiqh, tidak memahami hukum-hukum dia. Islam mendahului undang-undang antarabangsa di zaman moden, iaitu mendahului Piagam Geneva dan Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. Hari ini terkenal dengan Piagam Geneva, undang-undang antarabangsa, Piagam Bangsa Bersatu, yang dibuat di awal abad yang lalu. Islam 1000 tahun mendahului Piagam Geneva. 1000 tahun mendahului undang-undang antarabangsa yang ada pada hari ini. Islam mengakui peperangan untuk menentang kezaliman, mempertahankan Islam, tanah air, negara, penganut dan pendakwah yang diganggu atau diceroboh dengan adab-adab yang diwajibkan mengikut hukum syarak, dan berdosa kalau tidak beramal dengannya. Kalau tak ikut hukum syarak, berdosa lah walaupun perang. Macam semayang, awak kira tak betul dengan semayang, bukan boleh pahala, boleh dosa. Maka Islam tidak melakukan sewenang-wenang di dalam peperangan. Seperti yang berlaku dalam peperangan dunia moden dan dikatakan bertamadun ini. Zaman sekarang kalau berperang, habis senjata pemusnah. Tak kata apa dia, manusia menatang. Orang tak terlibat, semua kena. Ini berdosa mengikut Islam, tak boleh. Di mana undang-undang antarabangsa dan segala perjanjian tidak dihormati, terutama oleh negara-negara besar dan kuat. Negara besar, negara kuat tak hormat undang-undang yang dibuat sendiri, yang lebih bersifat angkuh terhadap segala undang-undang dan perjanjian. Undang-undang dan resolusi antarabangsa hanya digubal untuk negara-negara kecil dan lemah sahaja. Sama dengan undang-undang rimba, undang-undang hutan di kalangan binatang. Macam undang-undang menatang yang ada pada hari ini. Singa, rimau, gajah boleh bunuh. Siapa-siapa dia nak bunuh. Tak kena apa dia hak kecil. Undang-undang untuk hak kecil saja. Untuk hak besar tak ada kena undang-undang. Contoh terkini ialah Amerika yang telah mengecualikan bala tenteranya daripada diseret ke mahkamah antarabangsa kalau melakukan jenayah perang. Amerika tak ada tandangi perjanjian yang berkait dengan kesalahan jenayah perang. Askar dia buat salah, tak boleh bawa ke mahkamah antarabangsa. Ni. Islam tak begitu. Islam tetap mewajibkan adab sopan di dalam peperangan, walaupun ketika di dalam keadaan paling kuat dan menang. Walaupun Islam menang, Islam kuat, hukum mesti ikut. Kalau tak ikut hukum, berdosa. Berdosa bukan dunia saja, berdosa dari akhirat. Islam adalah agama Allah yang maha berkuasa. Tidak boleh dikalahkan walaupun tanah air dan umatnya dijajah. Ini hebatnya Islam. Walaupun hari ini tanah air orang Islam dijajah, umat dia dijajah, tapi Islam tak boleh kalah. Iman yang ada dalam diri pendukungnya tidak boleh dipadamkan, sebagaimana mereka tidak boleh memadamkan matahari dan bulan. Musim dan bencana alam yang ditentukan oleh Allah, sebagaimana peraturan alam, tidak ada kuasa besar yang boleh hapuskan. Contohnya matahari dan bulan. Tak ada kuasa besar dunia yang boleh halih matahari bulan ikut kehendak dia. Nak pecah matahari bulan, nak cabut, tak ada kuasa besar yang boleh. Musim-musim tak boleh, bencana alam. Contohnya COVID yang berlaku pada hari ini. Negara besar pada teruk kena. Tak boleh lawan Allah Ta'ala. Islam juga adalah daripada Allah,
Maka kebangkitan Islam yang maksa jihad secara bersenjata wajib mematuhi perintah Allah dan Rasulnya SAW yang mengharamkan perbuatan melampau. Oleh kerana itu, kita orang Islam mesti ikut hukum kita, syariat kita. Berperang sekalipun jangan melampau. Walaupun orang ceroboh negeri kita, jangan melampau. Orang buat zalim pada kita, jangan melampau. Disebut dalam Quran. Wala jirimannakum san'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu aqrabut taqwa. Jangan dengan sebab kamu bermusuh dengan suatu kaum, kamu tak berlaku adil. Berlaku adil lah. Walaupun tak ada musuh. Adil lebih hampir pada takwa. Setelah pada tentera Islam itu diucapkan selamat jalan, pada tentera Nabi bentuk tadi, dipukuli Ja'far oleh Zaid, Ja'far dan Rawahah, diucapkan selamat jalan. Mereka bergerak menuju ke arah utara yang menjadi sasaran serangan yang diarahkan. Apabila mereka sampai di Ma'an yang termasuk dalam wilayah Syam yang terletak di utara Hijaz, tiba-tiba mereka mendapat maklumat bahawa tentera Rom berjumlah 100,000 sedang berada di Ma'an. Dia 100,000 tentera dalam kalangan kabilah Lakham, Juzam, Balqin, Bahra, Bali. Jadi 200,000 tentera musuh. Maka jumlah musuh menjadi seramai 200,000. Ini menjadi masalah besar dan sangat berbahaya. Bagaimana tentera yang jumlah hanya 3,000? Tentera Islam 3,000 saja. Musuh 200,000. Bagaimana? Menghadapi tentera yang berlipat kali ganda. Kedudukan yang sangat tidak seimbang mengikut perhitungan jumlah. Berapa kali ganda? 3,000 lawan 200,000. Seorang lawan 100 orang. Tok dekor mana boleh lawan ni? Seorang lawan 100 orang. Musyawarah penglima. Tentera Islam tidak pernah menghadapi musuh yang begitu besar jumlahnya. Mereka terserempak dengan bahaya yang sangat besar di tempat yang jauh daripada Rasul tersayang dan pimpinannya. Berhari perjalanan, 1,000 batu jauh, wireless tak ada, telefon tak ada, apa tak ada. Macam mana? Mereka berada di Ma'an selama 2 malam untuk bermesyuarah. Ada yang berpendapat soal menghantar utusan kepada Rasulullah SAW untuk memaklumkan keadaan. Maka terserah kepadanya sama ada menghantar bantuan atau tidak. Satu pendapat mengatakan kita berhenti sekejap atau utusan kepada Nabi. Maklumkan musuh ramai sangat, 200,000. Ikut Rasulullah, nak suruh lawan, kita lawan. Nak suruh tunggu bantuan, bantuan. Balik dulu. Namun mereka tetap patuh dan taat. Walaupun mara menghadapi musuh yang berjumlah lautan bala tentera, lautan musuh. Tak apa, kita tunggu arahan Rasulullah SAW. Adapun Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menentang cadangan itu. Orang Rawahah tak setuju. Penglima yang ketiga tak setuju. Dengan menegaskan, wahai saudara-saudara sekalian. Kata Abdullah dia berucap, dia ni penyair. Penyair, sastrawan, ucapan dia awak dah. Wahai saudara-saudara sekalian, demi Allah, kamu sudah menunjukkan tidak ingin lagi kepada tujuan kita datang ke sini. Semangat. Memohon untuk mati syahid. Kita tidak berperang menghadapi musuh dengan jumlah bilangan tentera dan kekuatan senjata mereka. Tetapi kita berperang untuk menegakkan agama yang menjadi kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Teruskan perjuangan menghadapi musuh di hadapan salah satu dari 2 yang terbaik. Sama ada menang dengan mengalahkan musuh atau mati syahid.
kata dia. Ucapan dia. Ucapan berkobar-kobar Allah bin Rawahah membangkitkan semangat berperang bagi menghadapi lautan musuh. Mereka terus bergerak ke daerah Balqa. Akhirnya ucapan mempengaruhi tentera Islam, kita lawan. Walaupun jumlah kita 3,000 saja. Mereka bergerak ke daerah Balqa di mana musuh sedang berada di situ. Di kampung bernama Masyarif. Tentera Islam berhimpun di Mu'tah. Mereka menyusun pasukan dan strategi. Qutbah bin Qatadah Al-Ghazari mengetuai pasukan sayap kanan. Dan Ubadah bin Malik Al-Ansari mengetuai pasukan sayap kiri. Macam tim bola. Disusun pada pasukan. Ada pasukan sayap kanan, sayap kiri, tengah dan pasukan berikutnya, belakang. Disusun tentera. Pertempuran Mu'tah. Perang. Apabila kedua pihak bertemu, maka berlaku pertempuran yang sengit. 3,000 tentera yang penuh iman dan belum berlomba untuk syahid dengan tentera yang berkali ganda jumlah dan kelengapan perangnya. Peperangan yang menakjubkan seluruh dunia. Tetapi tiupan iman di dalam hati tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan tentera yang berlipat kali ganda. Jumlah 3,000. Rum 200,000 tak boleh mengalahkan. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memegang bendera dan mengepalai serangan dengan keberanian yang luar biasa. Terus mara menentang musuh yang besar itu. Sehingga akhirnya gugur syahid. Zaid mati dulu. Gugur Zaid, pengelima yang pertama. Bendera diambil oleh Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far ambil alih. Yang seterusnya memimpin serangan dengan gagah berani. Tangan kanan yang memegang bendera putus dipancung musuh. Putus tangan kanan. Dipancung musuh. Tangan kiri mengambil alih bendera yang didulang. Pegang lagi pula. Tak undur. Tangan kiri pula dipancung musuh. Putus tangan kiri. Kedua-dua tunggul tangan yang berbaki merangkul bendera agar tidak jatuh. Pakai dengan tunggul tangan. Tak ada tangan dah. Akhirnya jasad boleh dipancung musuh. Jasad dipancung. Maka Ja'far gugur syahid. Dengan mendapat kurnia 2 sayap dalam syurga. Nabi sebut ni. 2 sayap dalam syurga. Abdullah bin Rawahah pula mengambil alih bendera dari Ja'far yang syahid dan meneruskan pertempuran. Akhirnya Abdullah bin Rawahah juga gugur syahid. Maka kesemua 3 penglima yang ditentukan oleh Rasulullah SAW gugur syahid. 3 penglima gugur. Siapa dia nak kaki? Kemunculan pedang Allah. Di saat-saat yang sangat mencemas dan menggerunkan itu, seorang tentera Islam dari kabilah Bani Ajlan bernama Thabit bin Arqam mengambil bendera, menyelamatkan dari jatuh ke bumi. Tak jatuh bendera. Abdullah bin Ajlan ambil bendera, angkat sambil berteriak, wahai tentera Islam, pilihlah siapa yang menjadi ketua dalam kalangan kamu. Mesyuarat lagi tengah perang. Pilih siapa jadi ketua ni, ambil bendera ni. Mereka menjawab, awaklah yang menjadi ketua kami. Orang suruh dia ambil bendera. Dia menjawab, tidak, saya bukanlah orang yang layak, kata dia. Akhirnya mereka bersetuju, bendera diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ambil alih. Rasulullah SAW melihat peperangan yang berlaku itu secara langsung melalui wahyu. Tuhan tunjukkan mukjizat. Nampak Nabi duduk Madinah 1000 batu. Nampak. Tuhan tunjuk kepada Nabi, nampak berlaku peperangan itu. Secara wahyu. Dengan linangan air mata. Kesedihan baginda nak menceritakan kepada para sahabatnya yang ramai di hadapan. Sekarang Zaid yang memegang bendera mengepali peperangan, dia gugur syahid, kata Nabi, menangis. Bendera diambil oleh Ja'far, dia gugur syahid.
dengan kedua-dua tangannya putus terpenggal. Allah mengurniakan kepadanya 2 sayap dalam syurga. Boleh 2 sayap dalam syurga. Bendera diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah. Abraham ambil bendera. Dia juga gugur syahid. Sekarang kata Nabi, bendera diambil alih sebilah pedang dalam kalangan pedang Allah. Mereka Khalid Walid dapat gelar pedang Allah. Sehingga berjaya membuka jalan kemenangan untuk mereka. Khalid Walid ambil alih bendera. Ini kepintaran Khalid. Kepintaran yang luar biasa menjadi kajian akademi tentera. Akademi tentera barat. Orang Islam tak tahu. Orang Islam pun ambil dari barat. Banyak perang Khalid Walid ni dikaji oleh pakar-pakar tentera barat. Khalid buat macam mana? Suasana begini. Walaupun wujudnya keberanian yang luar biasa, namun menjadi sesuatu yang menakjubkan bahawa tentera yang kecil jumlahnya dapat melepaskan diri daripada serangan musuh yang berjumlah lautan manusia. Dengan pertolongan Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merancang dan mengatur strategi yang menggerunkan musuh. Setelah sehari suntuk bertempur di waktu malamnya, Khalid merancang menyusun semula tentera dengan mengadakan beberapa pasukan. Dibuat pasukan-pasukan banyak. Taktik Khalid. Dikumpul 300 orang ni, dibuat pasukan-pasukan yang banyak. Pasukan-pasukan yang banyak. Ada ketua lah. Pasukan ada ketua dia. Yang diarah supaya pada keesokan harinya menentang musuh secara bergilir. Mengikut pusingan masing-masing. Jangan lawan terus. Pasukan pertama lawan, lepas tu undur, yang kedua pula lawan. Lepas tu undur pula, yang ketiga pula lawan. 3,000 ni boleh buat berapa puluh ratus pasukan lah. Dalam masa yang sama pasukan menunggu giliran bergerak pantas sehingga debu naik menjulang bendera ke udara dan melindungi mereka dari pandangan musuh. Hak belakang lagi nak kuda. Debu naik. Debu naik, musuh tak nampak berapa jumlah. Tapi musuh nampak, mari semua tak putus. Ini taktik Khalid. Satu taktik yang bijak. Dia buat pasukan yang banyak, macam ombak, ada semua. Pusing lawan. Hak ni pula, hak belakang ni mesti naik kuda pusing. Debu naik ke langit. Dan musuh tidak menjadi kecilnya jumlah tentera, tetapi sebaliknya mereka menyangka tibanya bantuan. Musuh ingat bantuan sudah tiba, yang memungkinkan serangan yang bertali arus. Gerakan berundur untuk menyelamat tentera yang kecil itu tidak diburu oleh tentera Rom yang besar jumlahnya. Mengundur tentera dalam keadaan tentera Rom tak kerja. Strategi yang diambil menyebabkan tentera musuh berundur dan tentera Islam pulang ke Madinah dengan selamat. Tentera Rom berundur kerana melihat orang Islam ni berani. Lepas tu ada semua. Lepas satu. Hak belakang ni berlari yang kuda. Kuda ni, bila lari, naiklah debu. Naik debu. Dia tak nampak banyak mana belakang. Yang dia nampaknya, bertali arus datang tentera ni. Sudah tentulah mari bantuan ni. Kalau hak depan ni berani macam ni, tak tahulah. Mereka Rom berundur. Jumlah tentera yang gugur syahid hanya 12 orang saja. 12 orang dia syahid. 3 penghormatan ada kubur di Mu'tah sampai sekarang. Adapun tentera musuh mengalami korban yang besar. Tentera amat mati. Keberanian dan kepintaran perkasaan tentera Islam yang lahir berkeimanan yang kuat merupakan kekuatan rohani yang tidak mampu dikalahkan oleh seluruh kekuatan ketenteraan yang ada di bumi ini. Sangat menggerunkan tentera sehingga memaksa mereka tidak memburu tentera yang berundur. Walaupun berundur ketika menghadapi musuh, termasuk dalam dosa besar. Mengikut hukum syarak, bila berlawan dengan musuh tak boleh undur. Undur sakut, undur lari, menyerah kalah. Undur menyerah kalah dosa besar. Sebab itu orang Islam tak boleh jadi pelarian. Orang Islam jadi berhijrah. Hijrah lain, pelarian lain.
Pelarian ni menyerah kalah. Hijrah tak menyerah kalah. Ini beza. Hijrah lain, pelarian lain. Kena faham. Tetapi pengurusan yang bersifat strategi dan merancang semula perjuangan dan kemarahan. Bukannya menyerah kalah dikecualikan oleh Allah berundur. Bahkan dikira langkah terbaik bagi mengalahkan musuh. Dosa besar ialah berundur kerana melarikan diri dan memberi kemenangan pada musuh. Menandakan kelemahan iman dan tidak meyakini janji Allah. Undur lari ini tak percaya pada pertolongan Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa man yuwallihim yawma in duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat 15 hingga 16. Ayat 15 hingga 16 surah Al-Anfal. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berundur dari menentang mereka. Dan sesiapa yang berundur menentang mereka pada ketika itu, kecuali bergerak ke arah lain untuk tipu maslahat peperangan, tak apa. Atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, tak apa. Sesungguhnya orang yang berundur tanpa sebab yang diizinkan itu tetaplah mendapat kemurkaan Allah, tempatnya neraka jahanam. Ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau undur kerana lari, undur kerana nak selamatkan diri, bukan nak selamatkan agama, nak selamatkan diri, dosa besar. Kalau tak bertaubat, dosa besar. Masuk neraka jahanam. Kecuali undur taktik, undur strategi, itu tak ada salah. Cintakan syahid. Wallahu alam. Kita sambung.